810. Ali bin Al-Husain. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesurat 810. Ali bin Al-Husain rahimahullah berkata, kita baca terjemahan 812. Jika Allah telah mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan akhir, maka ada seruan yang memanggil, di manakah orang ahlul fadli? Lalu bangkit beberapa orang dan langsung menuju ke syurga. Maka disambut oleh malaikat dan ditanya, hendak ke mana kamu? Jawab mereka, ke syurga. Ditanya, sebelum dihisap? Jawab mereka, ya, sebelum dihisap. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami ahlul fadli. Lalu ditanya, apakah kelebihanmu di dunia? Jawab mereka, kami jika diganggu orang kami maafkan, dan jika dibodohkan orang kami sabar. Malaikat berkata, masuklah kamu ke dalam syurga, maka sebaik-baik pahala orang yang telah beramal. Kemudian ada seruan, di manakah ahli sabar? Lalu berdiri sebagai orang-orang dan langsung menuju ke syurga. Maka ditanya oleh malaikat, hendak ke mana? Jawab mereka, ke syurga. Ditanya, apakah sebelum dihisap? Jawab mereka, ya, sebelum dihisap. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami ahli sabar. Lalu ditanya, bagaimana kesabaranmu? Jawab mereka, kami sabar berbuat taat dan sabar meninggalkan maksiat. Maka malaikat berkata, silakan masuk syurga. Maka sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Kemudian ada seruan, di manakah jiran Allah? Lalu bangun beberapa orang dan langsung menuju ke syurga. Maka ditanya oleh malaikat, hendak ke mana kamu? Jawab mereka, ke syurga. Ditanya, apakah sebelum dihisap? Mereka jawab, ya. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami jiran Allah di bumi. Lalu ditanya, bagaimana tentang kejirananmu? Jawab mereka, kami mencintai kerana Allah, dan korban mengorbankan kerana Allah, dan saling kunjung mengunjungi kerana Allah. Maka malaikat berkata, masuklah kamu ke dalam syurga, maka sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Baik, cerita dia, jika Allah telah mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan akhir, maka ada seruan yang memanggil, ya, di manakah orang yang dikatakan ahlul fadli. Bila Allah Ta'ala kumpul orang untuk nak masuk ke syurga, ke neraka, ke apa benda, maka Allah Ta'ala ada satu seruan, tentunya daripada malaikat ke. Apa yang dikatakan? Seruan apa? Dia kata, manakah orang ahlul fadli? Ahlul fadli ini artinya apa dia? Ahli yang mempunyai kelebihan, fadail amal. Itu maknanya fadail, kelebihan. Ahlul fadli artinya orang-orang yang ada kelebihan. Maka bangkit, langsung dia ni, geng-geng ni masuk dalam syurga. Bila nak masuk syurga ni, malaikat sambut, ya. Malaikat pun, dia nak tunjuk, nak suruh kita faham lah. Malaikat pun dia nampak pelik, orang lain semua kena hisap, engkau tak kena, ya. Jadi itulah yang malaikat tanya, kau nak masuk syurga tanpa hisap? Dia orang kata, ya. Lalu malaikat ni tanya, siapa kamu? Dia kata, kami ni ahlul fadli, orang yang mempunyai kelebihan. Apa kelebihan dia? Iaitu, jika diganggu orang kami maafkan, dan kalau orang kata kami bodoh, kami sabar, ya. Maka malaikat berkata, dia kata, kalau lagu itu masuklah dia ke dalam syurga. Itu satu kelompok.
Kelompok yang kedua pula apa dia? Kelompok yang kedua pula ialah terdiri daripada orang yang sabar. Bila nak masuk syurga, malaikat tanya soalan yang sama. Kamu nak masuk dalam syurga ni, kan? Nak masuk dalam syurga ni tak payah hisap ke? Dia kata ya. Pasal apa tak payah hisap? Dia kata kami ni geng-geng orang yang sabar. Malaikat tanya, sabar macam mana kamu? Dia kata sabarnya nak buat taat pun kami sabar. Nak buat taat. Sabar artinya melawan arus. Nak buat taat ni bukannya jenis senang. Kalau senang macam saya sebut selalulah, masjid kita ni dikelilingi oleh rumah-rumah. Tak payah ambil, maknanya jauh-jauh, ambil hak sekitar lebih kurang 200 meter keliling, sudah penuh masjid. Tak payah lagi kita tolak lagi orang muda, sebab orang muda berasa lambat lagi mati. Kita ambil hak tua, hak dah pencen dah, pun tak boleh mari. Mereka tidak sabar untuk menentang keinginan mereka untuk bangun lewat, ataupun langsung mungkin tak sembahyang. Jadi dengan sebab itu sabar melakukan ketaatan pun akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Jangan fikir sabar ni untuk benda-benda yang tak elok, kan? Rumah terbakar, barang hilang, sabar. Itu sebahagian daripada sabar yang diperlukan oleh kita untuk kita laksanakan. Tapi selain daripada itu, sabar untuk melakukan ketaatan. Nak bangkit tengah malam bukan senang. Nak lawan mengantuk, kan? Cerita nak lawan mengantuk tengok bola lain, kan? Dia bukan itu apa ni orang panggil untuk ketaatan, untuk nak suka-suka, nak happy. Tapi untuk nak sembahyang tahajud, nak baca Quran, itu ketaatan. So nak lawan mata mengantuk tu, itu memerlukan kesabaran. Maka geng-geng yang ini dia kata kami geng sabar. Buat taat pun kami sabar, kami lawan, kan? Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, tapi perlawanan ada. Yang itu yang kita nak. Jangan kita sentiasa tewas, tak boleh. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Itu sudah cukup bernilai di sisi Allah Ta'ala. Dengan sebab itulah timbulnya bila bahaskan bab iman ini pula, yazid wa yankus. Iman kita ni turun naik, yazid bertambah, yankus turun, berkurang. Pasal apa dia? Sebab ada perlawanan, kita kena ada perlawanan. Tapi kalau orang nurul manjang, itu tak betul dah. Turun apa ni orang panggil mendata. Kalau tak sembahyang, tak sembahyang. Kalau tak sembahyang berjemaah, tak sembahyang. Sampai bila-bila? Sampai ke mati. Mari sembahyang berjemaah pun Jumaat je mari. Jadi itu tak betul. Dia ada kadang-kadang kita menang, ada kadang-kadang kita tewas. Nak bercerita depan Tuhan pun mudah. Aku dah usaha, tapi kadang-kadang aku kalah juga. Baik. Kemudian seterusnya, ada seruan di manakah jiran Allah, lalu bangun beberapa orang dan langsung menuju ke syurga. Macam kes yang pertama juga, tanpa dihisap. Dan malaikat tanya, kenapa kamu tak dihisap ni? Dia kata kami ni jiran Allah. Jiran Allah lagu mana? Dia kata kami cinta mencintai kerana Allah, sayang kepada hamba tu, kawan-kawan ni, sahabat ni, kerana Allah, bukan kerana dia kaya, ada duit, kita kawan dengan dia, kan? Jadi itu bukan, sebab itu maknanya ada satu ketika satu orang lama, saya tak ingatlah nama dia yang tepat, dia kata hebat betul kau ramai kawan, jadi orang kata dia ni ramai kawan. Dia kata aku pun tak tahu betul ke tidak aku ni ramai kawan, cuma aku nak tunggu time aku sakit, time aku maknanya kata tak ada apa-apa, masa tu mungkin aku boleh tengok siapa kawan aku yang sebenar. Baik. Jadi kita cinta mencintai kawan-kawan kita ni, dengan kawan-kawan kita ni kerana Allah, dan korban mengorbankan pun kerana Allah, kan? Korban harta benda ke, jiwa raga kita ke. Jiwa raga kita ialah hak hebat di perang lah, tapi tempat kita tak ada perang, jiwa raga kita ialah orang panggil masa kita, kita habiskan masa untuk Islam, untuk perjuangan Islam. Sebab masa ini bukan emas. Emas boleh dicari, orang Melayu duk main masa emas,
Emas hilang boleh cari. Masa kalau hilang, kalau kita kata emas, masa ni macam emas, maknanya kalau hilang kita boleh cari, boleh ambil balik tak? Lebih seminit tak boleh ghostan tak? Sebab tu orang putih dia tak pakai masa emas, dia pakai masa itu ialah kehidupan. Sebab tu orang putih dia menghargai masa. Jepun menghargai masa. Kita pandang ke Jepun ni tahun berapa? Tahun 80-an ya? Pandang je ke Jepun, tapi perangai Jepun kita tak ambil dia bab tu. Bab baik. Sebab tu saya setuju kalau orang kata Jepun ni kalau masuk Islam sebiji habis kita. Kan? Masuk akidah sebutir je dalam diri dia tewas kita. Hak Islam dah lama-lama ni. Dia baru masuk Islam je settle masalah. Sebab ciri-ciri Islam semua ada pada dia. Cuma akidah je tak ada. Kerja rajin tepat masa, hak kita duk jajalah. Hak mana pegawai kerajaan duit habis, duit kerajaan pergi hantar ke Jepun tahun 80-an. Balik ke Jepun, daripada Jepun balik ke Rusus, siapa yang dapat? Cerita pada orang Jepun ni kalau mesyuarat pukul Jepun kalau mesyuarat dia 7.59 bukan pukul 8. Dia balik cerita tu je. Tapi dari sudut pengamalan tak ada. Termasuk ulama ke sendiri, ustaz ke sendiri, tok guru ke apa benda, mesyuarat pukul 8 mari pukul 9. Jadi Jepun okey. Kalau masuk Islam sebutir comel terus dia. Ya. Menepati janjinya, kerja, kadang-kadang amanah. Dan saya tengok dalam Facebook orang Jepun yang dah Islam, dia boleh susun kerja, dia menyusun tu je. Dia susun bagi elok slipper cantik. Ya. Mari surau masjid di Jepun lah, ya. Sebab apa? Yang dah terima Islam tu dia akan jadi lebih comel daripada kita yang dah lama Islam. Baik ya. Korban mengorban antara korban mengorban kerana Allah ya. Harta benda, harta yang kita korban, yang kita bagi RM1, RM2 ke ataupun RM5 setiap pagi tu, niat betul-betul kerana Allah ya. Jangan kerana malu ke tu haji ni mari pula depan aku contoh tak bagi kan malu, bagi kerana tu tak bagus. Bagi kerana Allah ya. Terima kasih banyak mari, kalau tak mari aku tak bagi kan. Lemah iman kita, lemah nak pergi cari tong derma tabung kan, kita lemah. Itu maknanya sifat kita tidak ada kesungguhan ya. Jadi kebetulan ada orang mari depan kita, terima kasih banyak, okey bagilah RM1 2. Jadi kita buat tu kerana Allah, dan saling kunjung mengunjungi pun kerana Allah. Maka malaikat kata masuklah kamu ke dalam syurga sebagai orang yang sebaik-baik yang buat amalan ya. Jadi saya rasa itu saja untuk pagi ini, insya-Allah kita sambung besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Alhamdulillah.